Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita di dalam perbincangan tentang ilmu nahwu. Perbincangan kali ini adalah pengertian dan pembahagian al-i'rab. Pengertian al-i'rab. Al-i'rab dari segi istilah ulama nahwu adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha lafzan atau taqdira. Al-i'rab ialah perubahan pada akhir perkataan kerana berbeza amil yang masuk ke atasnya secara lafaz atau takdir. Penerangan tentang pengertian al-i'rab. Awamil ataupun amil-amil. Berikut adalah contoh-contoh amil yang mengubah akhir perkataan. Penerangan tentang perubahan pada akhir perkataan. Setiap akhir perkataan akan berubah-ubah kerana terdapat amil yang masuk. Perubahan pada akhir perkataan itu berlaku sama ada secara lafaz, iaitu perubahan tersebut dapat dilihat dengan jelas, ataupun perubahan pada akhir perkataan itu berlaku secara takdir, iaitu perubahan tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas kerana sebab-sebab tertentu. Penerangan tentang perubahan secara lafaz. Perubahan pada akhir perkataan berlaku sama ada di dalam bentuk baris ataupun huruf. Perubahan di dalam bentuk baris seperti contoh huwa muslimun, min muslimin, anna musliman. Cuba kita perhatikan baris akhir setiap perkataan muslim dapat dilihat dengan jelas perubahannya apabila terdapat amil yang berbeza. Perubahan di dalam bentuk huruf pula seperti contoh hum muslimuna, min muslimina. Cuba kita perhatikan setiap perkataan muslim dapat dilihat dengan jelas perubahannya apabila terdapat amil yang berbeza. Penerangan tentang perubahan secara takdir. Perubahan pada akhir perkataan berlaku secara takdir, iaitu perubahan tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas kerana sebab-sebab tertentu. Antara penyebab perubahan tidak dapat dilihat dengan jelas adalah kerana ta'azzur, thiqal, munasabah. Ta'azzur bermaksud uzur, berlaku kerana perkataan berakhir dengan huruf alif. Seperti contoh hadzal 'asa minal 'asa. Cuba kita perhatikan huruf akhir perkataan al-'asa adalah huruf alif yang tidak terdapat apa-apa baris pun. Walau apapun amil yang masuk, baris tidak dapat dilihat dengan jelas di atas alif kerana ta'azzur. Thiqal. Thiqal bermaksud berat. Berat bagi lidah Arab untuk menyebut jika perkataan berakhir dengan huruf waw ataupun ya. Seperti contoh huwal qadhi minal qadhi. Cuba kita perhatikan huruf akhir perkataan al-qadhi adalah huruf ya yang tidak terdapat apa-apa baris pun. Walau apapun amil yang masuk, baris tidak dapat dilihat dengan jelas di atas huruf ya kerana thiqal. Munasabah. Munasabah pula berlaku apabila perkataan bersambung dengan huruf ya mutakallim. Ya mutakallim artinya saya. Seperti contoh kitabi, maksudnya buku saya. Hadza kitabi, min kitabi. Cuba kita perhatikan perkataan kitabi. Huruf terakhir sebelum huruf ya adalah huruf ba. Baris huruf ba akan kekal berbaris di bawah walau apapun amil yang masuk. Kekal itu kerana munasabah. Pengertian al-bina. Al-bina dari segi bahasa adalah meletakkan sesuatu ke atas sesuatu bertujuan untuk tetap dan kukuh.
Al-bina dari segi istilah ulama nahwu adalah tetap akhir perkataan dalam satu keadaan. Maksudnya, setiap akhir perkataan tidak akan berubah walaupun berbagai amil yang masuk ke atasnya. Contoh al-bina, kam, hazihi, kaifa. Perbezaan antara al-i'rab dan al-bina. Al-i'rab berlaku perubahan pada akhir perkataan, manakala al-bina pula tetap dan tiada perubahan pada akhir perkataan. Pembahagian al-i'rab. Mu'rab ataupun perkataan yang boleh berlaku perubahan di akhirnya terbahagi kepada 4 bahagian: raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Pengertian raf'un dari segi bahasa adalah tinggi dan meningkat. Tanda asal bagi raf'un adalah dhammah ataupun baris hadapan. Pengertian nasbun dari segi bahasa adalah rata dan berterusan. Tanda asal bagi nasbun adalah fathah ataupun baris atas. Pengertian khafdun dari segi bahasa adalah rendah. Tanda asal bagi khafdun adalah kasrah ataupun baris bawah. Pengertian jazmun dari segi bahasa adalah putus atau potong. Tanda asal bagi jazmun adalah sukun ataupun baris mati. Isim yang mu'rab atau kata nama yang boleh berubah akhir perkataan terbahagi kepada 3 bahagian sahaja, iaitu raf'un, nasbun, khafdun. Fi'lun yang mu'rab atau kata kerja yang boleh berubah akhir perkataan terbahagi kepada 3 bahagian sahaja, iaitu raf'un, nasbun, jazmun. Kesimpulan pembahagian al-i'rab adalah khafdun dikhususkan untuk isim ataupun kata nama, dan jazmun pula dikhususkan untuk fi'il ataupun kata kerja, manakala raf'un dan nasbun bersama untuk isim dan fi'il. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.